Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita terus pada soalan berkenaan dengan bagaimana Rasulullah ataupun golongan-golongan yang awal dahulu mereka menjaga akidah daripada ancaman-ancaman yang boleh mengganggu gugat. Kalau kita tengok Rasulullah sangat tegas dalam bab berkaitan dengan akidah. Pada peringkat dakwah Nabi secara terang-terangan, kita tengok bagaimana Nabi menjelaskan pendirian. Dalam bab akidah inilah menjelaskan pendirian. Nabi tidak berkompromi dengan golongan-golongan yang cuba untuk kacau terhadap isu akidah. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Kafirun, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ini ialah ayat yang kita memang ingatlah, sebab Qul ya ayyuhal kafirun ni bukan ayat yang asing dengan kita ni. Kalau kita baca dalam Asbabun Nuzul oleh Al-Imam As-Suyuti ataupun oleh tokoh-tokoh yang lain, kenapa turunnya ayat ni? Iaitu ketika mana dakwah Nabi dah hijrah ke Madinah. Mereka orang-orang Mekah ni fikir macam mana nak deal dengan Nabi ni supaya tak nak bergaduh. Sebab dia orang politik nak bergaduh, nak berkelahi dengan Nabi ni, perang, duduk dalam keadaan tak sudah, bukan satu benda yang disukai oleh orang, walaupun orang tu kuat untuk menang dalam bab pergaduhan, perkelahian tu. Akhirnya dia orang terfikir, kita buatlah perjanjian dengan Muhammad ni supaya dia dengan kita ni tak bergaduh, tak berkelahi lagi. Macam mana? Iaitu kita minta kepada Muhammad ni, kita akan ikut semua ajaran yang dia bawa mengesakan Tuhan. Kita yang kafir ni pun, dia orang tak mengakulah dia orang kafir, kita yang sembah berhala ni apa-apa semua ni pun kita akan ikut Muhammad. Cuma setahun saja. Tahun depan Muhammad kena ikut kita. Jadi dia nak buat timbal balik macam tu. Setahun kita ikut Muhammad, tahun depan Muhammad ikut kita. Setahun kita ikut Muhammad, tahun depan kita ikut Muhammad ikut kita. Okey. Nak buat macam tu. Sampai benda tu pada Nabi, saya ringkas cerita, Nabi tak terima sehingga Allah Ta'ala suruh Nabi jelaskan pendirian. Walaupun kamu dah bercakap atas dasar emosi, kita tak nak dah bergaduh, kita letih dah bergaduh, kita nak semua berdamai, kita buat macam tu. Tapi ini prinsip, ini soal prinsip. Kalau tak, dia akan berlaku kacau bilau kepada agama. Dia akan ganggu gugat dia punya keaslian agama. Benda ni pernah berlaku di kawasan Nusantara kita. Sebut Nusantara ni bukan Malaysia saja. Nusantara ni merangkumi semua dataran Nusantara ni lah, termasuk Thailand, Indonesia, Kemboja, Filipina. Kalau tuan-tuan pergi ke Kemboja, ada satu komuniti Islam nama dia Bani Cham. Dia ada Islam macam kita, satu lagi Bani Cham, yang kedua lagi Hindu. Melayu lah ni, ini semua anak pinak Melayu dulu. Bani Cham ni ialah dia separuh Islam, dia separuh Hindu. Saya nak ceritanya ialah bagaimana berlakunya kepercayaan Bani Cham, Muslim Bani Cham. Tak boleh panggil Muslim lah dia orang ni, sebab dia orang ada cara Islam dia orang sendiri. Raja dulu-dulu, kalau saya tak silap dalam catatan sejarah tersebut, nama raja tu Porong. Raja ni dia agama Hindu. Dia okey dengan Islam dia di negara dia. Jadi dia tak suka tengok bergaduh antara Hindu dengan Islam. Akhirnya dia fikir macam mana nak buat. Dia kena pergi belajar Islam. Baguslah dia pergi belajar Islam. Raja tu pergi belajar Islam. Dia pergi belajar Islam, dia pergi cari mana keturunan raja yang Islam. Dalam riwayat tu sebut sampailah dia ke Kelantan, dan akhirnya dia kahwin dengan kerabat di Raja Kelantan, dan dia tukar nama dia jadi Nik Mustafa. Sebab tu Kelantan sampai hari ni dia ada tempat nama dia Pengkalan Cepuk. Itu tempat mendaratnya orang-orang Campa dulu. Kita pernah dengar Melayu Campa ni. Melayu Campa, kita mungkin kenal mi Campa kot. Mi Campa ni sedap kan, Mula-mula Terengganu dia ada jual. Okey. Cuma ada cerita tentang Bani Campa ni. Dia belajar Islam, dia balik tempat dia nak gabung, tak nak bagi bergaduh. Akhirnya dia buat, ada waktu orang Islam kena ikut Hindu, ada waktu Hindu kena ikut. Akhirnya bercampur, dua agama tu bercampur jadi rosak. Apa jadi? Orang sembah raja tu, orang tak sembah ada Islam, orang tak sembah ada Allah Ta'ala. Sampai ke hari ni kekal Bani Cham itu dengan wajah agama yang sangat pelik. Dia orang tak puasa bulan Ramadan. Dia orang puasa tapi dia orang
buka puasa awal, dia orang boleh buka aurat. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam dokumentari ada tunjuk tentang Islam. Saya nak katanya, kalau prinsip Nabi tak kukuhkan prinsip, tak mustahil Mekah akan berlaku benda yang sama. Ini contoh, kita kena tegas dalam bab ni. Ada bab kita kena tegas. Kita jangan orang kata apa, atas dasar nak cakap elok-elok apa semua, tak. Ada part kita kena tegas. Sebab tu sikap kita yang kita kena baiki ialah kita bertegas pada tempat yang perlu bertegas. Ada orang tempat yang tak perlu bertegas, dia bertegas sangat. Tempat yang perlu bertegas, dia berlembut. Itu silap. Itu kesilapan. Itu antara contoh. Selain pada tu, tuan-tuan boleh tengok kisah Umar Al-Khattab, bila mana berlakunya orang-orang Mesir, sampainya Islam ke Mesir ni dibawa oleh Amr bin Al-As, bila mana orang Mesir nak buat lagi ritual lontar orang perempuan dalam sungai Nil, nak bagi air sungai Nil. Umar bertindak cepat dengan amalan-amalan khurafat seperti itu, dengan sebab nak jaga akidah. Maknanya Umar terus kat, jangan buat. Selain daripada tu, waktu pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, bila mana kota Mekah dibuka, Nabi suruh sahabat runtuhkan semua berhala, termasuk berhala-berhala yang berada di kawasan jauh pada Mekah, tapi dia jadi tempat tumpuan. Antaranya ialah di Jeddah, di Mushallal, sebahagian tempat pada waktu itu, beberapa tempat lah yang ada orang kata apa, berhala yang khusus untuk dia orang sembah. Maknanya Nabi tidak beri apa-apa kompromi pada bab ni. Itu banyak contoh. Sebab tu di Perlis ni kita tengok Jabatan Agama ataupun Jabatan Mufti cepat dalam buat benda tu. Walaupun kadang-kadang tidak difahami oleh sebahagian orang, tak difahami oleh orang luar mungkin, ataupun orang negeri sendiri yang kadang-kadang tak sampai berita yang tepat, dia tak faham kenapa berlaku benda macam tu. Tapi itu ialah salah satu aspek yang menunjukkan ada gerak kerja bila mana berlaku bab-bab berkaitan dengan akidah, bab-bab berkaitan dengan karuk-maruk yang boleh mencederakan akidah, kita cepat bertindak. Jadi tu ialah kot untuk ringkas-ringkas saya jawab untuk soalan yang ketiga ni. Saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz. Wallahu a'lam.